Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita dapat bersama-sama lagi di dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 1. Kita akan meneruskan pelajaran kita di dalam unit 18 dengan satu lagi tajuk inovasi yang baru, iaitu perangkap nyamuk. Sebelum kita mulakan, mari kita lihat apakah objektif pembelajaran untuk hari ini. Di akhir pembelajaran, murid dapat memahami ayat tunggal berdasarkan bahan dan murid juga akan dapat membina ayat tunggal. Jika murid-murid semua telah bersedia, mari kita buka buku teks halaman 113. Berikut merupakan sebuah petikan tentang cara-cara untuk menghasilkan perangkap nyamuk. Tugas murid-murid adalah untuk membaca petikan dengan teliti. Di samping itu juga, murid-murid akan dapat memahami dan mengenal pasti ayat tunggal yang terdapat di dalam petikan berdasarkan gambar. Baiklah murid-murid, adakah murid-murid masih ingat apakah itu ayat tunggal? Jika tidak, mari kita lakukan sedikit ulang kaji. Ayat tunggal ialah ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat mudah atau ayat selapis. Apakah pula subjek dan predikat? Subjek ialah bahagian ayat yang diterangkan, manakala predikat ialah bahagian yang menerangkan tentang subjek. Untuk menambahkan lagi kefahaman murid-murid, mari kita lihat contoh yang telah disediakan. Contoh yang pertama, emak menanam pokok. Emak menjadi subjek manakala menanam pokok menjadi predikat. Emak menjadi subjek kerana emak merupakan individu ataupun bahagian yang ingin diterangkan di dalam ayat ini. Manakala menanam pokok menjadi predikat kerana ia menerangkan tentang emak. Iaitu di dalam ayat ini, ia menerangkan tentang perbuatan emak menanam pokok. Contoh yang kedua, Ahmad mengayuh basikal. Ahmad merupakan subjek, manakala mengayuh basikal adalah merupakan predikat kerana ia menerangkan tentang Ahmad yang sedang mengayuh basikal. Cikgu berharap murid-murid dapat memahaminya dengan baik. Seterusnya, mari kita lihat tajuk kita hari ini, iaitu perangkap nyamuk. Hari ini kita akan dapat lihat satu lagi inovasi yang dihasilkan daripada botol plastik. Pernahkah murid-murid melihat perangkap nyamuk? Jom kita saksikan video ini. Begitulah tadi video pengenalan tentang perangkap nyamuk. Nampak menarik kan murid-murid? Jadi sekiranya murid-murid ingin tahu dengan lebih lanjut tentang cara untuk menghasilkan perangkap nyamuk, mari kita baca petikan ini. Sewaktu kita membaca petikan nanti, murid-murid jangan lupa untuk mengenal pasti dan memahami ayat tunggal yang terdapat di dalam petikan ini berdasarkan gambar yang telah diberi. Jangan risau murid-murid, cikgu akan membantu dan cikgu akan bimbing kamu sepanjang aktiviti ini. Jadi, sudahkah murid-murid bersedia? Mari kita mulakan sekarang. Tajuk, perangkap nyamuk. Nyamuk sangat banyak. Ayah hendak membuat perangkap nyamuk. Ayah memotong botol plastik. Baiklah murid-murid, untuk membantu murid-murid supaya lebih faham, cikgu telah menyediakan jadual ini. Cikgu telah mengasingkan yang manakah subjek dan yang manakah predikat. Baik, bagi ayat yang pertama, nyamuk sangat banyak. Nyamuk adalah subjek dan predikatnya ialah sangat banyak. Ayat yang kedua, ayah hendak membuat perangkap nyamuk. Ayah merupakan subjek dan hendak membuat perangkap nyamuk merupakan predikat.
Ayat yang ketiga, ayah memotong botol plastik. Ayah merupakan subjek dan predikatnya ialah memotong botol plastik. Petikan seterusnya, ayah memasukkan gula merah. Ayah menuang air panas. Ayah mengacau bahan-bahan itu. Baiklah murid-murid, untuk ketiga-tiga ayat ini, ayah merupakan subjek. Memasukkan gula merah adalah predikat, menuang air panas juga merupakan predikat dan mengacau bahan-bahan itu adalah predikat. Baik, untuk ayat yang seterusnya, ayah menuang bancuhan itu ke dalam botol. Baik murid-murid, yang mana satukah subjeknya? Betul murid-murid, ayah merupakan subjek dan predikatnya ialah menuang bancuhan itu ke dalam botol. Wah, murid-murid sudah semakin mahir. Baiklah, mari kita lihat ayat yang seterusnya. Ayat yang seterusnya, ayah mencampurkan ragi. Nyamuk akan tertarik dengan bahan campuran ini. Baiklah, ayah merupakan subjek dan mencampurkan ragi adalah predikat. Manakala nyamuk akan tertarik dengan bahan campuran ini, nyamuk adalah subjek, predikatnya ialah akan tertarik dengan bahan campuran ini. Perangkap nyamuk inovasi ini amat berguna kepada kita. Sekarang kita dapat tidur dengan nyenyaknya. Tahniah murid-murid kerana telah berjaya menyelesaikan aktiviti ini. Sekarang mari kita cuba untuk membina ayat tunggal berdasarkan gambar yang telah disediakan. Gambar yang pertama, budak-budak sedang bermain layang-layang. Dan gambar yang kedua, seorang murid perempuan sedang berdiri dan memakai pelitup separuh muka. Bolehkah murid-murid membina ayat tunggal? Wah, bagus murid-murid. Sekarang mari kita semak jawapan dengan jawapan cikgu. Baik, gambar yang pertama, mereka bermain layang-layang. Dan gambar yang kedua, kakak memakai pelitup separuh muka. Rajin-rajinlah membaca dan membuat latihan supaya murid-murid menjadi lebih mahir. Adakah murid-murid masih bersemangat? Jika ya, mari kita buka buku aktiviti halaman 41. Arahan, bina ayat tunggal berdasarkan gambar dan juga frasa. Tugas murid-murid adalah untuk melihat gambar, kemudian murid-murid akan membina ayat berdasarkan kepada gambar dan juga frasa yang telah disediakan di halaman ini. Sebagai contoh, ayat untuk gambar yang pertama, frasanya ialah banyak kasut. Berdasarkan kepada gambar, ayat yang boleh dibina ialah ada banyak kasut di rumah Kalang. Baiklah, jom kita bina ayat yang kedua. Frasanya ialah mendapat idea. Berdasarkan kepada gambar yang diberi, ayat yang boleh kita bina ialah Kalang mendapat idea yang menarik. Seterusnya, ayat yang ketiga. Frasanya memotong batang paip. Berdasarkan gambar dan juga frasa yang telah disediakan, ayat yang boleh kita bina ialah Kalang memotong batang paip menggunakan gergaji. Untuk ayat yang keempat, frasanya membuat rak kasut. Baiklah, gambarnya, Kalang telah menyusun batang paip untuk dijadikan rak kasut. Jadi ayat yang boleh kita bina, Kalang berjaya membuat rak kasut inovasi. Baiklah murid-murid, seterusnya ayat yang kelima, frasanya menyimpan kasut. Ayat yang boleh kita bina ialah Kalang menyimpan kasut di rak kasut ciptaannya. Baik. Seterusnya ayat yang terakhir, frasanya rak kasut cantik. Ayat yang boleh kita bina ialah rak kasut inovasi Kalang cantik. Ingat murid-murid, ini hanyalah bimbingan jawapan daripada cikgu. Murid-murid boleh membina ayat sendiri berdasarkan kepada kefahaman murid-murid. Sebagai rumusan PDPR hari ini, murid-murid telah dapat memahami dan membina ayat tunggal berdasarkan bahan dan juga frasa. Sampai di sini sahaja perbincangan kita untuk tajuk perangkap nyamuk pada hari ini. Sehingga kita bertemu di kelas yang seterusnya, jangan lupa hapuskan tempat pembiakan nyamuk.